Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, imam-imam alian terkuasa Masjid Al-Ghufran, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 12 hari bulan 2 2022 kita dapat bersama dalam majlis ilmu menceriakan pagi kita ni dengan satu perbincangan tentang miftah ataupun kunci untuk memahami Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, Al-Quran adalah suatu kitab yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sebagai mukjizat yang terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mukjizat yang lain sudah tidak ada, menjadi cerita sebagai bukti benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran menjadi kitab hidayah, mukjizat yang berterusan sampai ke hari kiamat. Selagi ada manusia atas muka dunia ni, kita akan terus dengan Al-Quran, kita akan baca Al-Quran, tetapi bagaimana cara? Bagaimana cara kita nak baca Quran? Bagaimana kaedah yang kita boleh cari supaya kita baca Quran dengan cara yang memberi kesan yang besar ataupun manfaat yang lebih kepada bacaan kita itu. Kita bukan hanya sekadar mengambil pahala semata-mata. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita 5 maqasid. Para jemaah tanda 5 maqasid ataupun objektif kita baca Quran. Dia buat dalam satu kata-kata pendek dengan 5 huruf thamma sya'a. Kita baca Quran, yang pertama sa, mencari pahala, sawab. Mim, dengan makna munajat. Yang kedua, bermunajat ataupun masalah, kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, nak memohon hidayah petunjuk Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil munajat, masalah. Shin dengan makna syifa, mencari penawar. Syifa dalam masalah Al-Quran ini ada 2. Yang pertama dia panggil penawar kepada hati, yang kedua penawar juga kepada fizikal. Mana dua-dua sekali boleh pakai. Yang keempat, ain, ilmu. Yang kelima, al-ain juga dengan makna amal. Mana 5 sebab kita baca Quran. Ambil pahala, dan nak bermunajat, memohon dengan Allah Azza wa Jalla petunjuk hidayah. Yang ketiga, mencari penawar atau penyembuh. Yang keempat, mencari ilmu. Yang kelima, beramal. Maka bila kita, yang pertama dalam tujuan ataupun maqasid kita baca Quran ini, kerana nak dapat ilmu. Ilmu mana yang paling tinggi dalam Quran? Ilmu tentang Allah. Kerana Al-Quran di peringkat awal permulaan turun, iaitulah Allah Subhanahu wa taala minta supaya umat yang ada pada waktu itu beriman saja. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mereka mesti percaya kepada kebangkitan semula ataupun hari akhirat. Mana 3 tonggak. Solat belum lagi. Solat selepas 10 tahun berlalu,
baru mari solat. Bila pada solat? Pada malam Isra dan Mi'raj. Kemudian maknanya ilmu yang paling utama yang dalam Quran, ilmu tauhid, ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ilmu tentang kiamat. Kemudian baru marilah hukum hakamnya, mari segala perkara yang ada dalam Quran. Jadi alhamdulillah. Sekarang ni ada pula satu kumpulan dia panggil al-i'jazul ilmi fil Quran. Nak mencari poin-poin ataupun tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sains, teknologi dalam Quran. Kita kata boleh ambil, tidak jadi masalah. Tapi tonggak asas Quran diturun untuk tauhid. Yang datang yang lain-lain boleh faedah. Dari sudut pentadbiran kita ambil daripada Zulkarnain contohnya, pemimpin yang adil, yang baik. Kemudian dari sudut ilmu Nabi Musa dengan Khidir, mengembara mencari ilmu, belajar, tidak jadi masalah. Cuma kita kata yang pertama itu yang besar. Maka para jemaah sekalian, bila kita nak dapat ilmu daripada Al-Quran itu, maka kita mengatakan ilmu yang kita nak ambil iaitulah ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari akhirat. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan tugas ini, bagaimana kita nak memahami, maka para ulama mengatakan kita kena tadabbur Al-Quran ataupun memahami Al-Quran. Sampai peringkat setiap ayat kita kena faham setiap ayat, sebagaimana setiap kali kita nak masuk peperiksaan, kita akan belajar, kita akan study, kita akan murajaah sampai peringkat muka surat pun kita hafal lagi. Masalah ini yang ada dalam muka surat sekian. Maknanya itulah kita dengan Quran, mesti memahami dalam semua perkara. Ataupun tuan-tuan yang duduk di pejabat ni, biasa kita akan dapat memo daripada ketua pejabat ataupun daripada kementerian. Pasti kita akan baca seksyen berapa, bab mana, dia punya akta mana sudah berubah. Kita dengan Quran, setiap muka mesti dapat memahami sedemikian. Dia kata kalau macam ni ustaz kena jadi ahli tafsir. Kita tak suruh jadi tafsir, kita suruh faham Quran. Maknanya kita belajar dengan ulama muktabar yang menafsirkan Quran. Itu kerja kita. Maka masuk lagi, ada juga ulama mengatakan di antara yang elok juga bagi orang yang pakar-pakar bahasa, dalam sejarah Islam ini ada seorang tokoh nama dia Zamakhsyari. Zamakhsyari ini dari segi akidah dia Mu'tazilah. Tapi sampai hari ini ulama Ahlussunnah baca tafsir yang ditulis oleh Zamakhsyari ini di atas dasar tafsir lughawi, pakar dalam bidang bahasa. Jadi Quran tu kitab bahasanya tinggi, bahasa dia tinggi, level standard dia tinggi, maka pada waktu itu orang ambil belajar juga Al-Quran untuk memahami bahasa Al-Quran. Menarik ni para jemaah sekalian. Kemudian timbul lagi soalan, kenapa sebahagian orang tidak nak ambil Al-Quran sebagai sumber dakwah? Al-Quran, lima la yakunu da'wah bil Quran. Bagi jemaah yang nak tahu buku yang saya baca ni, nama dia Mafatih Tadabbur Al-Quran. Anak kunci nak memahami Quran. Jadi dalam terjemahan pun dah jumpa dah. Nama dia Membangun Hidup Berkat dengan Al-Quran. Terjemahan. Saya pun tak tahu, yang penting orang hantar mari, kita kata jazahullahu khairan. Baik. Timbul soalan, kenapa kita tidak berdakwah? Kenapa kita tidak mulakan langkah dakwah kita dengan Al-Quran? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok orang kafir mari nak berdebat dengan dia tak nak cakap banyak. Nabi kata duduk, jelis. Dia baca Quran. Wakil Quraisy, pembesar dia, mari nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebenarnya mu ni Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, engkau nak apa sebenarnya? Dia mari tanya Nabi. Dia bentang, kalau nak harta kami cari harta, nak isteri yang muda kami cari yang muda, nak pangkat kami akan tabalkan. Habis dia bercakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, isma' minni, mu dengar aku pula.
Itu cara Nabi SAW. Dia akan beri peluang orang nak bercakap, kemudian barulah Nabi jawab. Maka Nabi baca Quran. Bila Nabi baca Quran, tersandar wali yang wakil Quraisy. Selepas dia dengar Quran, dia balik, geng-geng dia duduk tunggu dekat kelab, tengok, muka lain ni. Pergi tadi nampak merah muka nak marah ke Muhammad. Balik naik lain macam, lembik dia nampak. Oh, dia kata, aku dengar dah Muhammad baca Quran. Ini bukan syair, ini bukan bahasa orang sahir, ini bukan bahasa ahli nujum. Oh, dia kata, sudahlah, kena sahir ke Muhammad lah. Artinya patutnya kita sebagai seorang Muslim, apa-apa saja motivasi ke apa benda yang kita buat, mestilah berdasarkan kepada mana? Kepada bermula dengan Al-Quran. Tapi kena ingatlah, jangan salah guna. Hari ni bila orang nak guna Al-Quran, dia duduk main dengan muzik dengan apa, tidak baik. Quran kalamullah. Quran ada kesucian dia, ada qadasah dia. Jadi tak boleh kita main-main dengan Quran atas dasar, atas nama motivasi ataupun atas nama apa saja. Tidak mungkin kita buat sedemikian. Maka kita nak, itu zaman dulu jelas kepada kita para jemaah sekalian. Kalau kita tengok zaman kita hari ni, saya cerita pengalaman sahabat saya lah yang berdakwah di Jepun. Kata, mula-mula dakwah, kalau orang mari, orang Jepun mari, mu ajar apa dia? Dia kata, mula-mula saya suruh dia duduk, dia baca Quran. Baca ayat kursi ke dulu. Alah, kalau ada jin-jin biarnya pergi hantu dulu lagi, kita nak masukkan apa ni, iman dalam hati dia ni. Dia dengar sekali, ulang, dia cakap. Dia buka handphone dia nak rakam. Mula dah. Dan ada yang beritahu bila dia dengar Quran, naik bulu roma dia. Maknanya dah mula terkesan. Tembakan orang panggil mukjizat Al-Quran tu masuk hati. Belum faham lagi tu, baru dengar. Sebab itulah kata ulama salafus salih, Ibn Umar, dia kata apa? Kita dulu diberi iman sebelum Quran. Kamu diberi Quran sebelum iman. Apa maksud? Maknanya kita dapat Quran baru 5 ayat. Sayyidina Abu Bakar dapat Quran baru 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi iman sudah mantap. Itu dia panggil orang-orang dulu diberi iman sebelum Quran. Kita sekarang ni diberi Quran, belum lagi memahami apa yang ada dalam Quran. Jadi inilah tujuan kita para jemaah sekalian. Kita nak supaya jangan kita kata, payuh ni, Al-Quran bukan boleh main-main. Memang tak boleh main-main dengan Quran. Sebab itu tak boleh tafsir Quran sesuka hati. Tapi kita kena tafsir mengikut apa yang ditafsir oleh para ulama yang muktabar. Jadi dia panggil tak boleh kita ikut rasa, kita kena ikut apa yang Allah SWT nak. Macam kita hari ni juga. Kalau kita beli makanan ikut rasa je, dia akan jadi obesity lah, dia akan jadi naik darah tinggi, macam-macam naik. Sebab apa? Sebab kita tidak makan mengikut apa yang diperlukan. Jadi macam tu juga kita kan. Kita rasa, teori orang ni bijak, teori ni orang bijak. Kita ambil teori itu. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, sudah ada di tangan kita ni Al-Quran yang cukup besar. Baik, peranan Al-Quran yang seterusnya para jemaah sekalian, peranan Al-Quran yang seterusnya iaitu menghidupkan hati. Sebagaimana air menyuburkan, menghidupkan bumi. Al-Quran yuhyil qulub, sebagaimana air menghidupkan bumi. Bumi kering, turun hujan, naik balik. Kita yang duduk di Malaysia ni mungkin tak terasa, sebab hujan sentiasa. Minggu ni saja hujan. Saya mari daripada Kuala Kerai semalam sampai ke sini, hujan sepanjang jalan, walaupun tidak lebat. Tetapi jemaah yang pergi umrah ni bulan 2, bulan 3 ni, dia ambil gambar, siap buat tulis, dah nak kiamat dah kita. Sebab bumi Arab kembali menghijau. Sedap juga dia tu. Kata sahabat lu, nanti bulan 6 nanti awak pergi pula umrah, pergi tengok nak kiamat ke tak lagi. Dia pergi pula orang kosong, tak ada dah, kering, kuning semua dah jadi. Dia panggil musim sejuk, turun hujan, cepat naik.
kita pun terasa. Saya kenal kawan-kawan kita orang Melayu yang duduk di Mekah. Lepas hujan 2-3 hari, dia pergi ke Ja'ranah. Ja'ranah ni luar tanah haram dah. Dia pergi ambil ni daun yang tumbuh ni. Kalau orang Kelantan dia panggil pokok maman. Yang orang buat apa ni, buat makan sayur tu. Pergi ambil sana. Maknanya tumbuh benda-benda tu. Demikianlah bila kita kata seorang ulama salaf, nama dia Malik bin Dinar. Tulis kata-kata hebat ni. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Ma zara'al Qur'anu fi qulubikum ya ahlal Qur'an. Apakah Quran telah subur, tumbuh dalam hati kamu, wahai ahlul Quran? Ini soalan dia. Innal Quran rabi'ul mu'min. Al-Quran ini dianggap sebagai musim bunga bagi orang mukmin. Sebagaimana hujan menyuburkan bumi-bumi yang ada. Jadi Quran menyuburkan hati. Al-Quran ini rabi'ul qalbi, sebagaimana air menjadi rabi' kepada bumi. Maka kita boleh lihatlah, cuba kita perhatikan bila mari bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan betul-betul rabi', musim bunga bagi orang mukmin dengan Quran. Tengok orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Masjid mana pun tadarus Quran. Pagi ada, nah, masjid kita ni berapa kali tadarus Quran. Pagi ada, malam ada, lepas tarawih ada lagi. Nah, maknanya subur pada waktu itu. Tapi lepas habis Ramadan, kena rumah terbuka, sunyi balik masjid. Sunyi balik. Kadang-kadang kita tengok, kata masjid macamlah ibu-ibu di kampung yang kesunyian setelah ditinggalkan oleh anak-anak balik semula ke tempat kerja masing-masing. Maknanya kita nampak musim tu. Jadi kita hari ni jangan bagi bermusim. Quran itu dalam hati kita. Kita kata sepanjang hayat, biarlah Al-Quran itu jadi apa? Menjadi musim bunga yang sentiasa menyuburkan hati. Tapi bagaimana kita nak jadikan Quran itu musim bunga? Apa yang kita nak jadikan? Dengan cara kita memahami. Ambil kunci-kunci tadabbur yang boleh kita memberi motivasi kepada kita bahawa Al-Quran ini perlu dipahami. Perlu dipahami. Saya tengok tafsir besar-besar orang jual sekarang. Tafsir Qurtubi pun dia terjemah. Tafsir Tabari pun dia terjemah. Kita kata rasa label Tabari itu bukan untuk dibaca public gini. Sebab Al-Imam Ibn Jarir Tabari, dia ambil semua riwayat yang dia terima. Semua riwayat dia terima. Tapi orang dulu bila dia baca, ulama-ulama ni yang bila baca, dia tahu, oh ni rawi ni, pencerita ni bohong. Boleh reject. Kita kalau kita beli semua, macam mana kita nak tapis? Sebab itu kalaulah kita masyarakat biasa, orang awam ni nak beli tafsir, kita kena beli yang sudah bertapis. Macam sekarang ni ada tafsir ringkasan kepada Ibnu Kathir. Elok tu. Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili contohnya, menarik. Ataupun kita dengar tafsir-tafsir yang telah dikeluarkan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita dalam bidang tafsir yang telah dirakam, boleh juga kita tengok dan sambil kita belajar. Baiklah, maka bila kita sedar Al-Quran itu memberi ilmu kepada kita, maka dia panggil peranan Al-Quran dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan tanda surah Ali Imran ayat 164. Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah Taala telah beri satu nikmat, satu anugerah pada orang mukmin. Apa dia nikmat? Allah Taala bangkitkan rasul
min anfusihim, dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Bagaimana kalau rasul kita ni malaikat Allah? Malaikat dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Macam mana kita nak ikut dia? Tak mungkin, nak boleh. Jadi mari rasul dari keturunan kita. Mana masa tu Arab sama Arab, bahasa yang dipahami, tak payah terjemah, tidak perlu kepada huraian. Apa kerja rasul? Yatlu alaihim ayati, dia baca Quran. Wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa manusia. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, mengajar pada mereka Al-Quran dengan sunnah, hikmah, walaupun mereka sebelum daripada itu sesat, pokok jahiliah. Maka di sini kita dapat faham bahawa kerja peranan Nabi ataupun Al-Quran itu sendiri membersihkan jiwa manusia dan membaik pulih manusia melalui dua cara. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda cara yang pertama, al-ilmu wat ta'lim, dengan cara ilmu, pendidikan. Al-fikru, dengan cara berfikir, wan nazar, kita kena tengok. Yang ni teori. Ilmu, belajar, fikir, lihat, kita fikir apa yang patut kita buat. Itu dalam Quran banyak sekali mengajar kepada kita. Fasiru fil ardi fanzuru, berjalan di muka bumi, kamu tengok. Jalan di muka bumi, tengok. Kita hari ni berjalan di muka bumi, tengok. Selfie, ambil gambar, tapi tadabbur, fikir kepada kesan benda tu mungkin tidak banyak. Yang dia tahunya sekadar ambil gambar, sekadar kita boleh apa ni, boleh tengok je. Yang kedua, ni cara pendidikan Al-Quran yang kedua, al-amal, at-tarbiyah, wat-tadrib, beramal, bersihkan jiwa, latihan diri kepada mengabdikan diri kepada Allah, ataupun setengah ulama dia panggil riadah. Riadah maknanya pelatih diri, macam kita latih diri jadi ahli sukan. Pagi-pagi berlari, berlompat, macam-macam. Mana kita juga mesti ada latihan diri, bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu dia panggil yang paling besar sekali. Para ulama pengkaji, ulama tadabbur, dia kata bagaimana kita nak ubah manusia paling cepat. Bagaimana nak ubah manusia yang paling cepat? Ajar, didik, konan sana, pusing sini, lambat. Dia kata alaika bitaghyiri mu'taqadatihi wa afkari. Paling cepat manusia ni berubah kalau kita boleh ubah dia punya pegangan. Ubah. Kita nampak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar lah contoh yang paling dekat, yang orang yang paling hebat, yang dikenali, Sayyidina Umar. Umar ni orang yang kuat. Kalau bahasa Kelantan dia panggil gedebek. Gedebek ni bukan orang jahat. Mana orang digeruni, ditakuti oleh orang dan sebagainya. Tapi bila dia bertukar jadi Islam, Masya Allah, berubah watak. Daripada watak yang orang takut dengan dia dulu, sekarang ni Umar sudah bertukar. Memang orang takut pun lagi, tapi sudah jadi ahli ibadat, ahli, orang yang banyak menangis, orang yang banyak bermunajat. Itu perubahan yang sangat nyata. Maknanya perubahan Khalid bin Walid, panglima Quraisy, berapa kali dia berlawan nak menghancurkan Islam. Khalid, sehingga kan waktu Nabi nak pergi umrah yang pertama tahun yang ke-6 Hijrah, Khalid masih lagi dalam panglima Quraisy, menyekat Nabi tak bagi masuk Mekah. Tapi selepas daripada perjanjian Hudaibiyah baru dia masuk Islam. Setahun lepas pada tu, tahun yang ke-8 Nabi nak ambil Mekah, Khalid duduk di panglima Islam. Ajaib wallah. Dalam masa setahun lebih, dia yang menyekat Nabi masuk Mekah. Tahun yang ke-8 Khalid yang membawa bendera untuk Islam masuk Mekah. Itu dia panggil taghyir mu'taqadat. Yang paling cepat sekali berubah manusia ni apabila kita boleh ubah dia punya pegangan. Sebab itulah dakwah kepada Quran, ajak manusia memahami Al-Quran ni cukup besar. Banyak kita tulis buku-buku yang ditulis sekarang ni, Kaifa Aslama Haula. Cuba tuan-tuan cari tajuk buku bagaimana mereka masuk Islam. Bagaimana mereka masuk Islam.
Ada dalam bahasa Malaysia apa ada. Orang terjemah banyak. Orang ni masuk Islam, orang putih lah, orang Afrika, orang apa. Kenapa dia masuk Islam? Kita boleh tengok. Puncanya dia terkesan dengan Al-Quran. Baiklah para jemaah sekalian, itu dalam bab ilmu. Dalam bab kita baca Quran kerana nak dapat ilmu. Kita berpindah kepada al-hadafus tsani. Matlamat yang kedua, qiraatul Quran biqasdil amal bih. Kita baca Quran kerana nak beramal dengan Al-Quran. Kita baca Quran kerana nak beramal. Yang pertama, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni hebat. Ali kata, ya hamalatal Quran, wahai orang yang belajar Quran. Mana orang yang ada Quran, orang yang mengaji Quran, orang yang hafal Quran. Kita tak hafal pun jangan bimbang. Kita ni orang yang belajar Quran, alhamdulillah, pencinta Al-Quran. I'malu bihi, naklah kamu beramal dengan Quran. Fa innal alim man amila bima alim. Orang kata orang pandai ni orang beramal dengan apa yang dia tahu. Dan ilmu dia, amalan dia bertepatan dengan ilmu. Ya, jangan pula ilmu lain, amal lain. Tak boleh. Akan datang nanti beberapa kaum yang hanya ilmu Al-Quran itu tidak melepasi halkum atau kerongkong dia. Dia baca setakat mulut je, tak masuk dalam hati. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada kumpulan ini. Peribadi dia berbeza dengan zahir, dengan apa yang dia belajar. Dia belajar Quran, Quran kata haram, dia rempuh masuk juga. Haram riba, lantak. Haram risuah, gomo juga. Jadi tidak ada kesan dalam jiwa dia. Duduk dalam majlis-majlis masing-masing nak berbangga. Oh, saya punya majlis Quran. Kadang-kadang hari ni pula macam-macam orang buat dah. Belajar Quran melalui TikTok, belum mengaji Quran, berlompak-lompak dengan muzik, suka-suka dulu, macam-macam berlaku. Jadi Quran tak akan pergi lebih daripada kerongkong, tak pergi daripada halqum. Na'udzubillah. Maka kata Ali, ulaika la tas'adu a'maluhum. Majlis macam ni tidak naik darjat dia selain daripada dia hanya boleh sekadar baca Quran. Baiklah juga daripada tak baca. Baik, kata-kata yang kedua daripada Imam Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri ini ulama tabi'in yang hebat. Dia kata apa? Umiran nasu an ya'malu bil Quran. Manusia diperintahkan supaya beramal dengan Quran. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Mereka hanya berpada dengan baca Quran itu je beramal. Kalau orang tanya awak dengan Quran macam mana? Oh, saya beramal dengan Quran. Setiap hari 5 muka surat. Sekadar baca. Tapi kalau orang tanya faham ke tidak? Quran ni kalau tak faham pun boleh pahala. Betul jawapan dia. Tapi kata Hasan Basri, mereka hanya berpada dengan baca tapi tidak naik berderajat boleh memahami dan juga beramal dengan dia. Yang ketiga, kata Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali kata apa? Iqra' al-Quran ma nahaka wa illam yanhaka falaysat biqira'ah. Maknanya mu baca Quran, mu tengok. Kalau Al-Quran larang kita buat benda tak baik, kita tak berhenti, maknanya awak bukan baca Quran lagi. Itu tafsir-tafsir yang kita rasa patut kita ambil perhatianlah supaya bagaimana kita nak naikkan taraf kita ni supaya kita dapat lebih tinggi darjat dia daripada apa yang sudah kita ada sekarang. Seorang laki-laki pergi jumpa sahabat. Sahabat ni nama dia Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda. Orang kata, Tuan Syekh Abu Darda, anak saya ni qad jama'al Quran. Oh, anak saya ni telah hafal Quran. Ingat. Dia kata, Allahumma ghafra. Semoga Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita. Innama jama'al Quran man sami'a lahu wa ata'. Orang yang betul-betul hafal Quran, belajar Quran, mengaji Quran ini, orang yang dengar arahan Allah, dia taat. Itulah kata-kata ulama salafus salih tentang bagaimana kita dengan beramal dengan Quran. Baik.
Sekarang ni timbul daripada para jemaah, bagaimana kita nak beramal, bagaimana cara. Sudah pasti kita akan tanya cara. Yang pertama, tulis ni, yang pertama, dia kita baca Quran dengan niat nak beramal. Aku baca Quran ni sebab aku nak beramal dengan dia. Maka kita niat untuk mencari ilmu yang menjadi panduan kepada kita untuk beramal. Cari ilmu untuk kita nak beramal. Jadi setiap ayat yang kita lalui, mesti kita kena faham, barulah jadi apa? Jadi garis panduan. Kalau lalu saja tak jadi. Di mana arahan, di mana tegahan, di mana larangan, maka kita kena berhenti setiap tempat. Maka itu baru kita dapat, insya-Allah, ada ilmu yang kita akan boleh. Yang kedua, kita baca Quran dengan niat juga nak menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Dia kata semua masalah ada dalam Quran? Ada. Orang pergi tanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang ma farratna fil kitab min syai'. Tuhan kata aku tak tinggal semua benda dalam Quran. Jadi dia tanya Imam Syafi'i, macam mana tak tinggal semua? Bukan ada semua dalam ni. Bab makan minum pun tak banyak lagi. Mari zaman kita hari pula lagi tak ada dalam Quran. Buah durian tak ada, buah rambutan tak ada. Nah, berapa jenis ikan ada? Imam Syafi'i bagi jawapan simple, dia kata Allah Ta'ala perintahkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin tanyalah ulama yang pakar dalam bidang masing-masing kalau kamu tidak tahu. Mana Al-Quran kita induk, dia beri asas perbincangan, dia bukan detail. Kalau nak detail semua, sekarang ni ada 30 juzuk. Kalau nak detail semua, 300 juzuk tak cukup lagi. Berapa jenis ada makanan, apa yang boleh makan. Allah kata Allah halalkan benda baik, haramkan benda yang tak baik. Bas. Jadi para ulama menafsirkan perkara yang mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita niat baca Quran itu dengan niat nak mencari solusi penyelesaian dalam masalah-masalah yang berlaku. Maka kita mestilah didik kita. Bila didik jiwa kita, didik keluarga kita biar lekat dengan Al-Quran dari sudut amali, dari sudut amalan. Sebab itu kita tengok ulama-ulama zaman salafus soleh, dia tak banyak cakap, dia tidak banyak perbincangan, mereka lebih banyak pada amalan. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, kami belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Faham, tukar yang lain pula. Cuma kita hari ni kalau kita buat macam tu, bukan nak tukar yang lain, ustaz pula kena tukar. Dah asyik mari duduk ulang yang sama ya. Anak kita ni, budak-budak kecil ni, kita mengajar Quran, suruh ulang 2 kali ya, dia salah. Tutup Quran lagi dah. Mengamuk dah tu. Apa dia tu? Baik mengajar orang lain boleh tukar selalu. Jadi dia nak kalau boleh habis cepat walaupun tidak faham. Kita kata lah, sekarang ni kita tukar channel. Aku nak beramal dengan Quran bukan hanya sekadar nak membaca Al-Quran. Oh, dia kata ustaz saya baca belum khatam lagi. Baca, jangan tak baca. Jangan kita celarulah, ada setengah orang dia kata, mana boleh ajar orang main-main dengan Quran, dengan tafsir Quran. Kita tak ajar orang bermain tuan-tuan. Kita ajar orang beramal, ajar orang untuk memahami. Itu berbeza sangat. Baik, kita pindah kepada tujuan yang ketiga daripada baca Quran, iaitulah kita baca Quran dengan niat untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak munajat? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu bersabda, ma azinallahu li syai'in, Allah Ta'ala tidak izinkan pada satu perkara sebagaimana Allah Ta'ala izin kepada Nabi yang suaranya baik, kan? Hasanis saut yajharu bil Quran, maknanya kalau baca Quran kuatkan, biar orang dengar, tapi jangan sampai mengganggu lah, jangan sampai mengganggu. Jadi kita nak, maknanya kita nak orang dengar Quran tu rasa sedap. Cuma zaman kita hari ni, bila kita timbul kan, ada orang report masjid ni baca Quran kuat-kuat, kita kena tengok je lah, taklah terganggu orang jiran-jiran, itu lain cerita. Yang penting kita baca Quran untuk kita dengar sama-sama kita, itu yang jadi besar.
seorang sahabat, seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, ulama salaf yang masyhur ni. Dia kata, aku tanya seorang ulama lain, Sufyanus Tsauri. Dia dua ni selalu dia dialog. Dia kata, ar-rajulu idza qama ila shalah, bila kita berdiri solat, kita baca Quran, apa kita nak niat? Kita niat apa? Qal yanwi annahu yunaji rabbahu. Kita baca Quran, kita kena niat aku bermunajat kepada Allah, sebab Al-Quran itu kalam Allah. Dalam bahasa mudah, bahasa simple kita sekarang, kita kata apa? Siapa nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Kan Tuhan panggil, ya ayyuhallazina amanu. Kita orang beriman, masuklah tu. Ya ayyuhan nas, kita juga manusia, masuk. Maknanya, ya ibadi, wahai hamba-Ku, kita hamba Allah. Mana banyak ayat-ayat yang Allah panggil kita. Mana kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, buka Quran. Habis bila kita nak munajat dengan Allah, kita nak bercakap dengan Allah, kita solat. Dalam solat kita ada doa, ada istighfar, ada tasbih, ada permohonan yang kita boleh berdoa. Allahu Akbar. Ini di antara kenapa kita kena niat baca Quran itu bermunajat, barulah kita terasa, oh ini Quran Allah bercakap dengan aku. Maka kita akan beri perhatian. Kerana itu bila nak baca Quran, di antara adab dia, kena siwak, gosok gigi dulu. Jangan senang-senang, habis foto, campak, auzubillah minasyaitanirrajim, dengan baunya. Nabi pun marah orang pakai bawang nak pergi masjid. Dia kata malaikat pun sakit hidung dengan bau yang kamu tu. Maka di sini kata di para ulama, bagaimana kita nak ambil manfaat daripada Quran ini, iaitulah apabila nak baca Quran, kosongkan hati kita daripada mikir benda lain. Kita fikir kepada Quran je. Kita fikir apa yang Allah nak sebut. Sekarang ni saya tak pandai, tak faham. Alhamdulillah saya tengok di rak buku kita ni berbagai-bagai jenis versi Al-Quran yang telah diterjemahkan. Ada yang 20 dalam satu pun ada. Siap dengan sebab nuzul, fadilat ayat yang sahih, fawaid ayat. Allahu Akbar. Ana dalam kuliah tafsir kita waktu PKP baru ni, saya ambil setiap tafsir ada 10 faedah daripada ayat yang kita boleh kutip. Bila mari PKP dah habis, orang dah sibuk dengan kerja, kita turun kepada 5 faedah. Setiap hari 5 faedah yang kita dapat. Untuk apa? Kita tak dapat. Oh, ayat ini menceritakan kepada kita, ini maksud. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Maka bagaimana kita nak tatbik? Nah, ada bahasa Arab sikit. Tatbik mana merealisasikan, melaksanakan bagaimana Quran itu dijadikan sebagai munajat. Sekali lagi kita tengok kepada huruf. Ini ulama-ulama ni dia buat huruf rumus, dia panggil. Tulis harasun, rasin. Dia punya bacaan dia harasun ma'a mim ain. Harasun ma'a. Jangan tak payah cari makna, sebab dia bukan nak makna, dia nak huruf. Harasun ma'a harasin mi'ain. Apa dia? Tujuan baca Quran tu untuk munajat baca Quran ini ada dengan 5 cara. Yang pertama, annallaha yuhibbuka hina yaqra. Bila kita baca Quran, Allah sayang pada kita. Dengan makna hub, Allah Ta'ala sayang. Yang kedua, ra dengan makna Allah yaraka, Tuhan tengok. Allah tengok membaca Quran. Kata di para ulama, di antara tempat yang Tuhan nak tengok, ni kita baca Quran, kita duduk di masjid, duduk dalam majlis ilmu, itu tempat Tuhan nak tengok. Tempat Tuhan tak nak tengok, kita ada tempat maksiat, jangan pergi. Allah tak nak tengok, kita ada kat situ. Yang ketiga, sin dengan makna sama, yasma'uka, Allah Ta'ala dengar bila kita baca Quran. Allah sayang, Allah tengok kita, Allah dengar. Al-mim bermakna madaha, yamdahuka, Allah SWT akan puji mana-mana hamba dia yang baca Quran dengan ikhlas, dengan niat-niat yang telah kita sebut tadi. Kemudian yang kelima, al-ain yu'tika, Allah Ta'ala akan beri apa yang kita niat kita baca Quran. Kita niat baca Quran nak dapat ilmu, insya-Allah yu'tikal ilma.
Kita niat baca Quran nak cari hidayah, Allah beri hidayah. Kita niat baca Quran listisfa kerana nak sembuhkan penyakit, insya-Allah sembuh. Tengok sahabat Nabi yang pergi satu kampung, orang kampung tak layan dia. Ingat tak? Tiba-tiba ketua kampung tu kena gigit berbisa. Sahabat ni pergi baca Fatihah aja. Baca Fatihah. Tapi kita kena ingatlah, Al-Quran ni bukan ayat bomoh. Setengah orang ni dia ambil semua ayat Quran, sakit kepala baca ni, sakit telinga baca ni, sakit lutut baca ni, batas tu sakit. Jadi kita kata bukan begitu. Ayat Quran baca mana-mana ayat, semuanya berkat di situ. Alhamdulillah. Yang ada dalil macam ayatul kursi, 3 qul, itu kita baca. Maka bila kita baca Quran, kita ingat kita bermunajat dengan Allah. Allah sayang, Allah lihat, Allah dengar, Allah puji, Allah akan beri apa yang kita nak. Lagi rajin kita baca Quran, insya-Allah. Itu motivasi besar kepada kita. Maka bila kita di sinilah kita rasa, para jemaah sekalian, kita kena menjiwai, aku baca Quran ni Allah dengar. Ini aku baca kalam Allah, jangan duk baca gopoh kapah, baca entah bunyi apa-apa lah. Kita baca dengan cara tertib, dengan cara yang baik, dengan cara yang orang panggil penuh beradab. Kita sama dengan orang besar manusia pun, bahasa dia kita guna bahasa-bahasa dah dengan cukup sopan. 3 kali berlatih dulu kalau nak baca depan bos pagi esok dalam perhimpunan. Ini kita baca Kitabur Rabbina. Kitabur Rabbina. Seorang sahabat nama dia Huzaifah radhiyallahu anhu, Huzaifah kata apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Satu malam aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca Al-Baqarah. Baqarah ni 200 ayat lebih kan, 250 lebih. Boleh jadi sampai ayat 100 dia rokok lah tu. Madha. Terus Nabi baca. Sudahlah. Faqultu yusalli biha fi raka'ah. Boleh jadi dia solat 1 rakaat. Terus habis 1 rakaat tak jalan lagi kan? Nabi sambung pula surah An-Nisa. Berapa juzuk pula? Kemudian surah Al-Imran. Yaqra mutarassilan. Maknanya baca perlahan. Bukan dibaca laju, tidak. Yang kita naknya iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Bila mari ayat tempat tasbih, Nabi kita berhenti di tasbih. Subhanallah. Bila mari ayat soal. Contohnya Allah sebut tentang syurga, kita kata Allahumma inni as'alukal jannah. Boleh walaupun dalam solat kita. Mari ayat neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Boleh kita buat. Maka para jemaah sekalian, dalam solat fardu payahlah kita nak buat, kita baca pendek je. Kita solat sunat. Solat sunat, kita tengok tadabbur ayat mana nak baca, dalam itu kita baca. Demikianlah kata ulama, itulah cara bermunajat. Mana kita respon setiap ayat yang menyebut tentang syurga, kita minta. Ayat yang sebut tentang neraka, na'udzubillah. Ayat yang menyebut tentang halal haram, kita letak dalam hati kita, insya-Allah aku akan buat. Itulah yang dikatakan, sentiasalah kita berfikir bahawa kita baca Quran dengan niat kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita akan kerugian. Apa yang kita rugi? Sebab apa? Kita baca Quran, kita lalu mururin kiram. Saya kata rugi, maksudnya rugi dari sudut maqasid, tujuan yang 5 perkara yang kita baca Quran tadi. Tapi tuan-tuan tidak akan rugi sebab pahala berjalan. Itu jelah tazkirah kita, iaitu tujuan baca Quran nak dapat ilmu, tujuan baca Quran nak beramal, tujuan baca Quran untuk kita menjiwai bahawa kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada lagi 2 tujuan, iaitu kita nak dapat pahala. InsyaAllah kita baca Quran ni boleh pahala, dan juga kita baca Quran untuk al-syifa, mencari penyembuh bagi penawar jiwa dan juga penawar bagi fizikal kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.